Jadi kita sambung semula. Tadi ada sedikit masalah teknik, terputus bekalan elektrik kepada telefon sehingga tak sedar bateri habis. Okay, right. Kita sambung semula kuliah kita, membicarakan tentang adab berjalan bagi orang perempuan. Seperti mana yang kita nyatakan sebelum terputus tadi, bahawa orang perempuan ni dia mesti melangkah dengan langkah yang tabiat. Tabiat ni mana keadaan biasalah, yang bukan dengan langkah dibuat-buat, mengada-ngada. Contohnya orang yang mengangkat kakinya slow, satu dia tu tak. Tabiat ni umpama orang jalan yang biasa. Jadi kalau kita berjalan dengan langkahan yang tabiat semula jadi ataupun kebiasaan bagi orang-orang perempuan, maka dia akan menghasilkan sesuatu kebaikan nisbah menjaga kesihatan kita. Itu kalau kita lihat, doktor pun ada beri nasihat, pakar-pakar kesihatan ataupun pakar-pakar jasmani, dia meletakkan bahawa ada juga kaedah persenaman ataupun kaedah berjalan ni, yang mana bila kita tetapkan kadar beberapa waktu yang tertentu selama sehari ataupun seminggu, dia boleh memberi kebaikan dan kesihatan kepada kita. Bukan hanya tertentu kepada berjoging saja, tak. Dengan berjalan dengan sempurna, yakni kita berjalan dengan kaedah yang betul, maka dia boleh menjadi di antara salah satu faktor yang dapat menjaga kesihatan kita. Cuba kita lihat beberapa fakta yang dinyatakan oleh pakar-pakar kesihatan lah. Mungkin boleh rujuk kepada mereka untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih. Tapi ini di antara beberapa fakta. Antaranya, bagi mereka yang berjalan 3 hingga 4 jam seminggu, 3-4 jam seminggu, dalam sehari tu ada waktu-waktu dia tetapkan 20 minit ataupun 30 minit dia berjalan, sehingga seminggu tu anggaran perjalanan dia tu 3 hingga 4 jam. Apa kebaikannya? Di antaranya dapat mengurangkan kadar kematian tu sehingga kepada 50% disebabkan oleh penyakit kanser payudara. Jadi penyakit kanser payudara ni, di antara cara untuk menghindarinya iaitu kita memperbanyakkan berjalan. Bila berjalan dengan kaedah yang betul ni, dia seolah-olah memperbaiki segala urat-urat yang tersumbatlah pada tubuh kita. Kerana kalau kita lihat bahawa tapak kaki ni di antara permukaan yang paling banyak memiliki urat-urat. Kalau kita ada sakit di mana-mana tubuh pun, di kaki kita ni ada urat-urat yang boleh tersentuh dengan sebab urutan ataupun dengan memperbanyakkan berjalan. Kerana tu kita lihat orang dulu-dulu jarang sangat dengar penyakit kanser payudara ni. Kalau ada pun sedikit lah. Kenapa? Kerana nisbah perjalanan dan pekerjaan mereka tu banyak dengan menggunakan kaki. Umpama contoh, rumah orang dulu-dulu, mereka punya bilik air luar daripada rumah. Kemudian nak ambil air tu pula kena berjalan pergi telaga dan sebagainya. Jadi ulang alik setiap hari tu tak perlu pergi taman pun, banyak dah perjalanannya di rumah. Kemudian sampai rumah buat kerja rumah lagi. Rumah orang dulu-dulu bertingkat-tingkat, naik tangga, turun tangga dan sebagainya tu. Jadi aktiviti berjalan tu dapat memberikan kesihatan kepada mereka. Sehingga kurang kita dengar masalah penyakit kanser payudara ni berlaku kepada orang-orang yang dahulu berbanding di zaman kita sekarang ni. Zaman kita sekarang ni, ibu muda-muda pun dah ada yang kena kanser payudara. Antara sebabnya apa? Mungkin inilah kurang berjalan. Kerana zaman kita sekarang ni banyak pekerjaan yang dilakukan oleh orang perempuan, khususnya kerja yang hanya duduk, yang tak melibatkan kepada pergerakan. Kalau orang dulu memang kerjanya berjalan. Apa antaranya? Pergi tanam padi, tu kita tengok. Kemudian masuk kebun, orang getah, tu antaranya. Kan berjalan belaka, tak duduk. Tapi sekarang ni banyak duduk. Bila banyak duduk, kurang berjalan. Kemudian tak ada aktiviti nak berjalan di taman dan sebagainya. Dah pergi pagi balik petang, sampai rumah letih. Sampai rumah pula ada orang yang tolong uruskan, ada tukang gaji dan sebagainya. Mana aktiviti berjalan tu semakin kurang. Tu banyaklah penyakit yang akan datang. Yang kedua, di antara manfaat dan kelebihan orang yang memperbanyakkan berjalan ni. Jadi wanita yang berjalan selama 1 jam sehari, sekurang-kurangnya 1 jam sehari dan 5 hari dalam seminggu dia berjalan. Kemudian dia menjaga pemakanannya, cuma mengambil dalam seminggu tu 1500 kalori saja daripada makanan sehari. Maka dapat menghilangkan dan menghalang tubuhnya itu daripada naik kepada 25 pound lebih kurang. Tu dia punya kadar halangan dengan sebab berjalan. Walaupun makan pun dengan sebab berjalan terbakar lemak-lemak dia. Kemudian berjalan selama 30 minit
30 minit sehari. 30 minit sehari, tempohnya 4 hari dalam seminggu. Boleh mengurangkan risiko kencing manis. Ni penyakit akhir zaman ni, kencing manis, darah tinggi, kanser payudara, sakit jantung dan sebagainya. Jadi kalau kita tak larat nak pergi jogging, memada dengan berjalan je. Memperbanyakkan berjalan. Tak perlu berhajat ke taman nak berjalan. Ada setengahnya kalau nak berjalan kita kena pergi taman dulu. Kena pergi tempat rekreasi dulu. Tu. Tak perlu sebenarnya dengan mengelilingi rumah. Pun berjalan. Yang penting berjalan. Yang penting berjalan. Jadi tak usah kita nak cari alasan nak jalan tu kena pergi taman dulu, tak payahlah. Kerana berjalan tu di rumah pun masih boleh berjamaah, boleh berjalan. Kerana tu orang perempuan yang buat kerja rumah ni dia banyak berjalan. Bayangkan daripada bilik dia keluar pergi dapur pergi depan, waktu pergi ruang tamu nyapu, pergi sidai baju, pusing. Kalau sehari tu bukan kata sejam, berjam-jam dia duduk berjalan, dia duduk kemah rumah. Maka tu memberikan kesihatan kepada dia. Okey, tu. Tapi dengan syarat jalan tu dengan jalan yang tabiat, jalan kebiasaan. Kalau kita buat jalan ngada-ngada, dia tak akan mendatangkan kesihatan. Makin dapat penyakit. Ada kalau jalan yang kita panggil jalan sengaja buat main-main gitu, tak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata janganlah dilengahkan sangat. Jangan dilengahkan sangat pada melangkah itu. Maksudnya apa? Nak angkat kaki tu macam berat je. Nak pindah dari satu langkah kepada satu langkah ni. Tu. Dia macam ada seekor binatang ni. Kalau kenal lah. Kalau tak kenal pun pergi cari lah. Orang Terengganu kata nilong. Dia binatang ni jenis kalau jalan banyak pokok tu satu dia punya tu. Langkah dia sangat slow. Nak sampai ke puncak tu 3-4 jam. Nak kata slownya dia tu berjalan. Nak mengangkat tu macam orang sakit je kaki dia. Macam ada batu terikat kat kaki. Tu dia kata jangan dilengahkan sangat pada melangkah tu. Mana langkah ni macam biasalah kita langkah. Okey. Tu kerana apa? Kerana ia yakni melengahkan tu sewaktu mengangkat kaki tu, melengahkan sewaktu melangkah tu menyalahi kesempurnaan adab. Makna ni di antara adab yang tak molek lah. Kalau kita melengah, yakni melambat-lambatkan mengangkat kaki tu dengan sengaja. Kalau sakit tu lain kira. Kalau sakit tu tak termasuk dalam ni lah. Orang sakit ni dia biasa darurat, mana terkecuali daripada benda gini. Baik. Tu yang kedua. Yang ketiga adalah bersegera berjalan itu terbitnya daripada kurang akal dan bodoh. Ni orang yang laju jalan dia tu. Adalah bersegera berjalan itu terbitnya, mana orang yang berjalan dengan segera ni tergolong daripada orang yang kurang akal dan bodoh. Kurang akal lagi, bodoh lagi. Tu. Mana kalau jenis orang yang memang jalannya laju, memang maksudnya apa ni, sentiasa nampak gopoh je. Macam nak pergi ke satu tempat tu macam kita kata dalam keadaan kalang kabut je. Tu. Jadi tak boleh ada sikap macam tu. Kerana tu kita kena ada jaga waktu perjalanan. Biasa orang perempuan ni lah masalah dia nak menjaga waktu perjalanan. Kalau dah tahu pukul 8 kita nak ada satu aktiviti, umpama contoh pukul 8 nak ada satu aktiviti, dah kita ni jenis orang yang lambat ni sebab nak siap lagi, nak bersolek lagi dan kemah dan sebagainya, maka kita kena ambil lah waktu yang panjang sedikit. Supaya apa? Supaya kita tahu jarak perjalanan kita ke tempat tujuan tu memang cukup dan memang sesuai. Ini janji pukul 8, pukul 7.30 tu kita tak siap lagi. Kerana 7.30 tu barulah nak buat ni. Sedangkan kita tahu bersiap tu tak cukup dengan setengah jam. Kerana tu jadi terlewat. Bila dah terlewat ni, kita akan bergerak tu dengan keadaan yang tergopoh-gopoh. Kita akan bergerak tu dalam keadaan yang bersegera lah. Jadi perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan orang yang kurang akal dan bodoh. Sekiranya dilihat orang akan dia, yakni orang yang berjalan dengan segera ni, seolah-olah burung yang terbang di atas udara, kerana tiadalah ia berjalan pada bumi melainkan dengan hujung jari sahaja, yakni dengan berjengkit. Kalau dah laju ni maknanya dia tak tu dah, dia akan jalan gitu, gunakan hujung jari. Umpama burung yang ada di udara, kalau terbang kan dia kejap turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Tu kaedah dia, turun naik burung di udara. Jadi orang yang bersegera ni, dia berjalan dengan keadaan bersegera laju ni, maksudnya apa? Dia tak sempurna meletakkan kakinya itu di atas tanah.
Dia tak sempurna meletakkan kakinya di atas tanah, melainkan dia akan berjalan dengan hujung jari. Ini dia akan menyebabkan penyakit. Maka inilah setengah daripada yang menunjukkan kurang hormatkan diri. Kelakuan ni termasuk sebahagian daripada kelakuan yang menunjukkan kurang hormatkan dirinya sendiri. Maksudnya apa? Kelakuan ni boleh menyebabkan datangnya penyakit. Cuba kita tengok dan kita tanya orang yang berjalan dengan pakai tumit tinggi. Selesa ke sakit? Sakit sebenarnya. Orang berjalan dengan tumit tinggi. Kerana bila berjalan dengan tumit tinggi, dia tak letakkan keseluruhan tapak kakinya tu di atas tanah. Melainkan tumitnya terangkat dan dia berjalan dengan berjengkit. Maka dia akan sentiasa merasa sakit kakinya. Ada setengahnya tu dia tak boleh teguh, kekal macam tu. Sampai tempat kerja dia buka. Itu menunjukkan tak keselesaan. Tapi kerana nak bergaya, nak nampak comel, nak nampak tinggi, orang dah pendek nak nampak tinggi pakai tumit, kemudian nak nampak bergaya, nak nampak apa kita kata, seolah-olah memang versatile lah bahasa kita sekarang ni, seolah-olah nak kena dengan fashion dan sebagainya, maka kita pun buat lah. Tapi kita tak apa sedar perbuatan tersebut seolah-olah perbuatan yang menyakitkan diri sendiri. Penyakit yang kita kata menyakitkan diri sendiri. Dan orang yang memakai tumit ni, setengah daripada ulama mereka menyatakan dia termasuk dalam perbuatan tabarruj juga. Tabarruj dengan sebab apa? Orang dulu kalau di zaman jahiliyah tu, sehingga turunnya ayat Al-Quran, janganlah kamu bertabarruj, yakni berhias dan menunjukkan kemegahan kamu seperti mana orang-orang jahiliyah ni mereka bertabarruj. Antara bentuk tabarruj orang jahiliyah ni, mereka pakai loceng di kaki. Jadi bila jalan tu mereka memang sengaja cing supaya orang tengok, orang tarik perhatian. Baik. Kemudian kita lihat, kita buat kiasan kepada orang zaman sekarang yang pakai tumit tinggi. Dia berjalan tu dari jauh tu dah bunyi dah keletak keletuk, keletak keletuk, keletak keletuk. Jadi orang tu bila dengar je orang tahu dah. Ni orang puang mari sebab apa? Bunyi tumit, tak keletuk, keletak keletuk. Jenis orang yang orang cermat lagi yang biasa dengar kata, ni jenama kasut ni. Yang ni. Sebab apa? Bunyi dia lain ni, tumit lain. Kalau dengar bunyi lagi runcing kata, ni tinggi betul ni. Kenapa bunyi dia slow ni? Tu jadi orang boleh buat tertarik dengan sebab bunyi kasut tu. Tu jadi kena jaga. Orang perempuan layaknya pakai kasut getah je. Kurang bunyi, kurang menarik perhatian. Tu sepatutnya memang orang perempuan ni dia tak boleh nak menarik perhatian. Kalau dia tak setuju pun tak apalah, tapi nak benda yang kita kena kapal. Dia kena pakai kasut getah. Supaya apa? Supaya tapak kasut tu tak mendatangkan apa-apa bunyi sehingga tak menarik perhatian orang. Ni terkadang dengan sebab kasut tumit tu orang duk tunggu siapa tuannya ketak keletuk. Makan dekat ni. Bila buka pintu, tuannya segitu je. Contoh, bunyi kasutnya bukan main lagi, tapi tuannya segitu je tuannya. Tu dah jadi menimbulkan fitnah. Jadi kita kena jagalah. Selain daripada memakai tumit tinggi ni, termasuk orang yang kurang menghormatkan diri sendiri, yakni orang yang tak jaga diri dia, tak menjaga kesihatan dia, maka itu termasuk dalam keadaan bertabarruj yang tak dibenarkan. Baik. Tu kena jaga. Yang keempat, maka adalah orang yang segera pada perjalanannya ni. Jadi ni masih nak tekan kepada orang yang suka jalan laju. Jadi kita sebagai ibu bapa, bila anak kita nak mula membesar tu, kita kena ajar lah cara bentuk berjalan yang betul. Jangan seumpama orang ngajar anak dekat walk, nak suruh jadi model dan sebagainya, tu ajar benda tak betul. Ni kita kena ajar cara jalan yang betul. Kerana anak kita ni bila dia besar, dia akan keluar bersama kepada masyarakat, dia akan pergi ke sekolah, dia akan pergi ke tempat-tempat yang memang dia nak tuju. Jadi cara berjalannya ni mempengaruhi kelakuan dan adab dia. Jadi kena ajar. Supaya dia berjalan tu tak menjadi pandangan orang dan tak mendatangkan fitnah dan kata daripada orang. Maka adalah orang yang segera pada perjalanannya atau berlenggang-lengguk. Dalam laju, lenggang-lengguk atau melentuk, melampaikan badannya atau menggoyang-goyangkan kepalanya, itu jadilah dipermain-mainkan oleh orang yang melihat akan dia. Ini kan kebiasaan orang perempuan kalau jalan. Dalam laju, kemudian dia lenggukkan tubuhnya, kemudian melengguk-lenggukkan punggungnya, kemudian melentukkan
badannya sampai kepala pun ikut kita jalan. Ada pesen orang perempuan jalan gini, tu bukan jalan yang dikehendaki. Biasanya berlaku macam ni dengan sebab apa? Sebab pakai kasut tumit tu lah. Sebab orang pakai kasut tumit ni dia takkan berjalan kiri kanan itu. Dia kan depan belakang, depan belakang. Tu kaedah jalan orang pakai kasut tumit. Depan belakang, depan belakang. Jadi bila ke depan ke belakang, ke depan ke belakang ni yang jadi pinggulnya pun bergoyang. Jadi tubuhnya pun seolah sengaja macam dilenggok-lenggokkan. Sampai kadang yang teruknya sampai kepala pun ikut goyang kalau berjalan. Okay? Jadi ni kalau ada orang yang jalan macam ni, sebenarnya dok comel. Melainkan apa? Akan dipermain-mainkan oleh orang yang melihat akan mereka kalau orang tengok orang kata benda jalan macam ni. Apa pasal jalan lah budak ni. Orang akan kata dia. Kalau ada orang puji, mana orang yang puji tu dia tak tahu adab jalan. Cuba jalan depan orang tu orang tu marah lah jalan gini. Benda mek mu jalan gini. Jalan tu menyakitkan tu. Tu jalan yang seolah-olah kita perbuat, bukan jalan tabiat. Jangan kata orang lahir dengan keadaan gitu, dok. Melainkan jalan tu jalan yang diperbuat-buat. Kerana Allah Ta'ala ni dia dah jadikan fitrah dan kejadian manusia tu dengan tabiat jalan ni kiri kanan. Bukan depan belakang, bukan depan belakang. Bukan. Tu kena jaga baik-baik dah. Okey. Jadi maka adalah orang yang segera pada perjalanannya ni laju ataupun berlenggang-lenggok ataupun melentukkan dan melampaikan badannya atau menggoyang-goyangkan kepala itu, jadilah dipermainkan oleh orang yang melihat akan dia. Mana jangan jalan macam ni. Kerana kita kena ingat, sebab tu orang lelaki dilarang berjalan di belakang perempuan. Orang lelaki dilarang berjalan di belakang perempuan. Kita lihat dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan keadaan Nabi Musa alaihi salam. Yang ketika dia membantu dua orang perempuan. Ketika dalam kisah dia ada dua orang, kalau tak silap saya anak kepada Nabi Yaqub alaihissalam dah. Anak Nabi Yaqub alaihissalam. Yang mana ketika kaum dia tu mengambil air, dia buka satu penutup perigi yang berat. Waktu lelaki ramai, lelaki akak belakalah. 10 orang lebih kurang mengangkat satu penutup. Tapi apabila lelaki-lelaki ni semua pergi saja, dia tutup lubang, dia tutup perigi tu, jadi perempuan ni tinggal. Jadi Nabi Musa alaihissalam dia melihat daripada kejauhan bahawa perempuan ni tak kuat lah. Orang perempuan nak tolak tak kuat. Jadi Nabi Musa pun perintahkan orang perempuan ni supaya pergi jauh, dia pergi tolong buka. Dia tolak benda tu, perempuan ni pun boleh ambil air. Setelah selesai, perempuan ni pun balik ke rumah. Sampai ke rumah, dia bagi tahu, dia cerita kepada ayahnya Nabi Yaqub alaihissalam tentang moleknya akhlak pemuda yang ada di telaga tu, yang tolong untuk buka penutup, ambil air dan sebagainya. Jadi Nabi Yaqub kata, dah ajak pergi rumah lah kita tengok. Kerana zaman tu nak cari pemuda yang baik ni susah. Jadi apabila salah seorang, dua-dua ni pergi, salah seorang pun pergi jumpa Nabi Musa supaya apa? Nak jemput pergi ke rumah. Okey, nak jemput pergi ke rumah. Jadi ketika nak pergi tu, Nabi Musa alaihissalam perintahkan kepada perempuan ni supaya jalan di belakang. Jalan di belakang. Kenapa? Kerana Nabi Musa alaihissalam ni dia tahu kalau perempuan ni duduk di depan, apabila ada angin yang bertiup kepada tubuh perempuan tersebut, maka nampaklah bentuk tubuh perempuan. Jadi Nabi Musa tak nak berlaku macam tu. Nabi Musa dia kata kamu jalan di belakang, aku jalan di depan. Lalu perempuan dia kata, macam mana nak tahu jalan kalau aku duduk kat belakang? Nabi Musa kata, kalau perlu untuk belok, kau bagi tahu kena belok. Kalau kata kiri, kalau terus. Ni di antara bentuk jalan yang sebetulnya. Sehingga kan apabila berjalan macam tu, sampailah ke rumah. Ni tujuannya untuk apa? Menjaga pandangan. Kerana tu orang lelaki tak boleh jalan belakang perempuan. Perempuan kena jalan belakang lelaki. Jadi istilah ladies first tu tak terpakai. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia kata, berjalan di belakang seekor singa lebih aku sukai berbanding daripada berjalan di belakang seorang perempuan. Jalan belakang singa tu lebih baik lah, dia kata, daripada aku berjalan di belakang seorang perempuan. Kerana kalau jalan belakang singa ni paling tidak dia pusing, balah kena makan gitu saja je. Tapi kalau jalan belakang perempuan ni dengan tengok pinggang dia, dengan tengok bentuk badan dia, boleh menyebabkan berlakunya maksiat dengan sebab mata yang memandang.
Kerana tu orang perempuan bila dia berjalan, Nabi SAW menyatakan palingkan pandangan kamu bila perempuan tu berhadap kepada kamu. Kenapa? Ketika dia berhadap kepada kamu, syaitan menghiasi wajahnya sehingga kamu melihat indah pada tubuhnya, pada dirinya. Kemudian apabila dia melepasi diri kamu, maka palingkan juga pandangan kamu daripada dia. Kenapa? Ketika berjalannya dia di hadapan kamu, syaitan duduk di bahagian bahu dan pinggulnya sehingga kamu akan melihat dia melenggok-lenggokkan tubuhnya. Ni orang perempuan kena jaga baik-baik. Sebab tu orang lelaki pun kena jaga, orang perempuan pun kena jaga. Kalau jalan tu jangan sampai kita ni melenggok-lenggokkan tubuh ataupun melentukkan badan kita. Sengaja. Lenggok ni ibarat daripada menggoyangkan pinggul, lentuk ni ibarat daripada menggoyangkan badan serta kita menggoyangkan kepala. Kata orang perempuan dituntut memakai pakaian yang memang labuh, yang besar sedikit daripada tubuhnya, supaya apa? Tertutuplah lenggokkan tubuhnya kalau dia berjalan. Kerana tak dapat tidak orang perempuan berjalan memang betulkan tulang dia tak sama dengan orang lelaki. Walaupun dia dah berjalan dengan jalan tabiat yang dikehendaki oleh syarak, maka tetap akan berlaku. Jadi bila dia pakai pakaian yang labuh, yang besar, yang lebih selesa sikit, maka tertutuplah. Jadi kalau orang terpandang pun, maknanya dia terlepaslah daripada kesalahan. Ni kalau kita memang sengaja pakai baju ketat dan sebagainya, itu memang kita yang memang nak tunjuk pada orang. Sehingga dengan pakaian tersebut orang pun lihat. Kemudian dengan bentuk jalannya lagi, wa na'udzubillah lah. Mudah-mudahan kita terpelihara daripada kelakuan yang demikian. Jadi berjalan dengan keadaan begitu termasuk seburuk-buruk adab dan seburuk-buruk akhlak, bahkan ditegar pada syarak. Okey. Apabila ia perempuan itu berjalan seorang diri atau bersama-sama dengan orang lain daripada kalangan mahramnya ataupun daripada kalangan rakan-rakan perempuannya, maka sayujianya, yakni semestinya ia perempuan itulah mengatur dan menerbitkan perjalanannya. Makna dia suruh supaya tertibkan dan usahakan supaya perjalanan tu dalam keadaan membetuli dengan adab-adab yang dituntut oleh syarak. Kerana tu orang perempuan apabila mereka keluar daripada rumah mereka, sama ada bersendirian ataupun secara berkumpulan, maka apabila orang perempuan ni mendapati di laluannya itu ada sekumpulan orang lelaki, maka hendaklah dia melalui jalan yang lain. Walaupun jalan yang lain ni lebih jauh daripada jalan yang ada ni, maka itu lebih baik dan lebih elok bagi perempuan ni. Jangan sampai dia sengaja tahu dah situ ramai orang berkumpul dan sebagainya, dia pun sengaja lalu ramai-ramai. Sehingga bila berlalu di hadapan lelaki-lelaki, maka yang ni pun tegur, yang ni kacau, yang ni maka silap diri sendiri. Jadi mulianya orang perempuan apabila dia memelihara dirinya daripada dilihat oleh orang lain, sama ada di dalam tempat yang terbuka ataupun tempat yang tertutup. Jadi dia kena jaga adab-adab berjalan ni. Kalau dia boleh mengatur dan menerbitkan perjalanannya mengikut apa yang dikehendaki oleh adab-adab syar'iyyah, maka ini menunjukkan baik asuhan dan molek peraturannya. Kalau ada orang perempuan yang jaga adab-adab jalannya ni ketika dia keluar daripada rumah, ini dah menunjukkan tentang baiknya asuhan dan moleknya peraturan perempuan tu. Kerana ada sehingga daripada perempuan ni dia malu nak jalan depan lelaki, nak pergi jumpa lelaki yang bukan dikenali pun, ataupun yang dia memang dikenali pun dia rasa malu. Sebab apa? Dijaga tu. Supaya tak bermudah-mudah untuk bercampur, untuk berjalan di tempat orang ramai dan sebagainya. Sehingga kalau dia nak keluar daripada rumah pun rasa takut je. Dia rasa takut je nak keluar bersendirian dan sebagainya. Melainkan ada yang teman daripada kalangan walinya ataupun suaminya. Ini satu akhlak yang baik lah. Akhlak yang baik. Di antara sebabnya berlaku gitu kerana ada perasaan malu dilihat. Malu dilihat. Okey, kalau kalau orang perempuan tak ada perasaan malu dilihat, sebab tu dia keluar ikut suka dia. Kemudian dia keluar rumah tu dengan pakaian yang kita kata pakaian yang memang tak bersesuaian untuk keluar daripada rumah. Mungkin bagi dia sekadar menutup apa yang patut dia tutup, daripada dadanya dan kemaluan bawahnya, tu saja yang dia rasa patut tutup. Yang lain tu seolah macam tak perlu tutup. Ni satu benda yang tak sepatutnya lah. Yang patutnya kita kena bagi tahu. Nak keluar rumah, pastikan dalam keadaan yang baik, terutama bagi orang perempuan. Okey, ni adab berjalan.
Yang keenam, setengah daripada yang menghilangkan sopan dan kesempurnaan adab itu. Ini kita sambung nantilah. InsyaAllah sambung lagi pada kuliah malam esok. Kalau tidak ada apa-apa aral yang melintang, dipanjangkan umur dan diberi kesihatan, malam esok kita akan berkuliah sekali lagi, menyambung kuliah adab perempuan. Okey, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa li ashabil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala